Saya setuju dengan pandangan Tuan Muhammad Rafiq kerana nombor tidak pernah menipu, angka tidak pernah memberikan satu fahaman dan juga persepsi yang salah. Cumanya angka yang kita dapati sekarang ini kalau merujuk kepada beberapa pakar-pakar kesihatan, malah daripada pimpinan pembangkang sendiri menyatakan kita hanya mengejar COVID itu. Sepatutnya kita berada setara ataupun melebihi kapasiti kelajuan COVID itu sendiri. Kerana kalau dilihatkan angka catatan kes yang kita peroleh ini mungkin adalah 2 minggu sebelumnya apabila outbreak berlaku. Ia tidaklah dikatakan sebagai angka real time ataupun setara. Maka dalam perihal ini kita harus agree to disagree ataupun disagree to agree bahawasanya perkara-perkara yang bersifat tentang efektifnya kerajaan kita menangani ini adalah sedikit lambat ataupun sedikit tertinggal di belakang. Apa komen Tuan ni? Ya, terima kasih. Tadi kita merujuk beberapa angka terkini lah. Memang hari ini adalah angka yang paling tinggi. 7289 kes baru yang dicatat pada hari ini. Dan tadi kita sebut tentang kes India. Tetapi lebih menakutkan lagi kalau ikut angka yang dikumpul oleh Johns Hopkins University. Kalau kita ikut kepadatan penduduk berbanding dengan 1 juta, setiap 1 juta penduduk, kes Malaysia kalau 24 Mei dia kira 201.11. Di India sebenarnya hanya 142.34 dan di Amerika Syarikat 77.07. Bermakna India tu kita nampak menakutkan sebab penduduk dia 1 bilion. Tapi kalau kita ambil berdasarkan bilangan penduduk, nisbahkan dengan bilangan penduduk, maka angka kita melebihi India. Tapi kalau kita ambil di rantau Asia Tenggara, situasi dia lebih menakutkan sebab kita ambil angka bulat, kita tak payah ambil mengikut kepadatan penduduk. Di Asia Tenggara semalam kes baru kita 6509, Indonesia 5907, Filipina 4894 dan Thailand 2713. Ini bermakna Malaysia yang mempunyai bilangan penduduk yang lebih kecil berbanding dengan 3 buah negeri ini mencatatkan bilangan kes baru yang lebih secara absolute number. Jadi sebab itu bagi saya memang menakutkan sebagaimana yang disebut semua pihak. Dan saya setuju semua kena main peranan, pihak berkuasa, pihak swasta, rakyat. Tetapi di sini peranan kerajaan sebagaimana disebut oleh pihak moderator tadi sangat penting. Sebab kita nak tengok kerajaan mainkan peranan leadership lah, kepimpinan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kita tahu bahawa ketika awal kerajaan ini ditubuhkan, waktu itu kes COVID ni baru bermula. Dan saya setuju memang pada peringkat awal ada kejayaan dalam kita menangani kes COVID. Tetapi hari ini kita dah sampai ke gelombang ketiga lah. Dan kalau kita tengok trend-trend negara lain, semuanya menunjukkan penurunan angka. Dan ada yang kata, oh ini tak ada kaitan dengan kerajaan, ini salah rakyat semata-mata. Yang tu saya tak setuju. Sebab apa dasar dan tindakan yang diambil oleh pihak berkuasa sangat penting. Saya nak bagi satu lagi contoh tentang Amerika Syarikat. Sebab kita tahu Amerika Syarikat dulu bersaing dengan negara Brazil, India dan sebagainya dari segi bilangan kes ketika Presiden Donald Trump. Ketika Joe Biden menjadi Presiden pada 20 Januari tahun ini, kes mereka, kes baru yang ada di Amerika ketika itu ialah sebanyak 183,236. Semalam, kes baru mereka ialah 25,925. Penurunan yang sangat ketara. Maknanya graf dia daripada naik memuncak, dah turun begini. Kita pula, saya bagi tarikh 12 Januari. Saya ingat sebab dua perkara, 12 Januari ialah hari jadi saya dan 12 Januari ialah pengumuman darurat. 12 Januari kes kita waktu itu 3309. Tapi semalam kes pada hari ini ialah 7289. Peningkatan lebih sekali ganda. Jadi satu peningkatan yang sangat besar dan sebab itu bagi saya faktor kepimpinan politik atau pentadbiran itu memang memainkan faktor yang besar dari segi pertama dasar apa yang dilaksanakan dan keyakinan rakyat untuk mengikuti dan mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan.